PAS gagal batal saman Mujahid berhubung dakwaan sokong LGBT. Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan PAS untuk membatalkan saman fitnah oleh Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa terhadap parti itu berhubung dakwaan naib Presiden Amanah berkenaan menyokong budaya songsang LGBT. Peguam Dr. Azmin Zakaria mewakili Mujahid berkata, Hakim Datuk Ahmad Syarif Muhammad Saleh yang membuat keputusan pada Rabu lalu memerintahkan parti berkenaan membayar kos 3,000 kepada Mujahid. Mahkamah menetapkan pembicaraan kes saman itu pada 24 sehingga 26 November 2025, 2 tahun lagi katanya. Peguam Muhammad Faiz Cik Abu mewakili PAS pula berkata, mahkamah menolak permohonan parti itu setelah berpendirian terdapat isu yang perlu dibicarakan dalam kes tersebut, antaranya sama ada akaun Facebook itu milik PAS atau tidak. Ini dalam Facebook PAS Pada 15 Februari lepas, PAS yang diwakili Setiausaha Agungnya Taqiyuddin memfailkan permohonan membatalkan saman atas alasan Mujahid selaku plaintiff gagal mendedahkan apa-apa kuasa tindakan yang munasabah terhadap parti berkenaan. Mujahid memfailkan saman itu pada 15 Disember, mendakwa 16 Oktober tahun yang sama PAS selaku defendant dengan niat jahat telah menjatuhkan maruah, mengaibkan dan memfitnahnya dengan membuat satu atau menerbitkan kenyataan fitnah di ruangan status akaun Facebook parti itu. Sehubungan itu, beliau memohon satu perintah supaya PAS menarik balik serta memadam kenyataan fitnah dan gambar plaintiff itu dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman, selain memohon ganti rugi am, teladan dan teruk. Menerusi penyataan pembelaan, PAS mendakwa penyataan tuntutan plaintiff adalah cacat dan tidak sah kerana plaintiff gagal menamakan pelaku kesalahan yang mempunyai kawalan serta melakukan penerbitan bagi artikel berkenaan. So, ini boleh jadi landmark case juga di mana yang menyebarkan fitnah kepada Mujahid ni adalah Facebook ataupun page parti PAS Malaysia. Okey. Cuma PAS argue, dia kata patutnya dia saman admin yang apa orang kata yang keluarkan kenyataan itu. Dia kena saman lah. Dia kena keluar kenyataan itu. Dia saman lah admin itu ataupun orang itu. Bukannya saman PAS, dia kata. Sebab dia kata PAS ni, yalah, dia tak boleh buktikan bahawa itu ada berkaitan dengan PAS. Dia kata dakwaan demikian. Namun mahkamah telah menolak dakwaan tersebut. Sepatutnya tuan-tuan, kalau PAS ni saya nak cerita, parti Islam, so-called Islam, malu aku nak sebut parti dia ni parti Islam. PAS lah, saya tak nak sebut dia parti Islam, saya nak sebut parti PAS. PAS ni tuan-tuan, kalau dia orang yang berintegriti, orang yang memahami hukum, orang yang memahami orang kata apa akhlak dan faham hukum Islam, dibuat mudah je. Kami PAS tidak ada kena-mengena dengan statement itu, dan kami PAS dengan ini mengatakan bahawa Mujahid sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan LGBT. Itu dakwaan dibuat oleh orang yang kami tak kenali. Mujahid tak ada kena-mengena dengan LGBT. Sepatutnya dia buat macam tu. Tapi adakah PAS buat, tuan-tuan? Dia tak buat. Bila dia tak buat, mengindikasikan apa? Antaranya, betul lah PAS menuduh Mujahid LGBT. PAS mempertahankan hujah dia Mujahid LGBT. Tak, selama ini itu hujah PAS. Itu yang PAS duk apa orang kata war-warkan dalam ceramah-ceramah mereka. Mujahid LGBT, Mujahid memperjuangkan LGBT, Mujahid mempertahankan LGBT. Itu yang dia perjuangkan. Itu yang Dr. Mujahid ni duk debat dengan Caprice hari tu. Isu ni lah. Dan Caprice tu termakan fitnah yang dibuat oleh PAS. Saya tak salahkan Caprice 100%. Budak ni budak yang ikhlas nak belajar tentang Islam, tentang agama. Tetapi dia telah terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh PAS itu. Saya bukan kata dia orang PAS. Cuma dia terpengaruh dengan hujah itu. Faham maksud saya? Jadi daripada situ kita nampak bagaimana PAS tu sendiri dah jauh menyimpang, tuan-tuan. Terlalu jauh menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Saya tak nak kata PAS tu sesat lah. Itu jauh sekali. Bukan tugas saya nak menghukum. Tetapi bila dia kata dia membawa Islam, ini bukan Islam yang saya belajar. Ini bukan Islam yang saya fahami. Ini bukan Islam yang diajarkan kepada saya. Sekurang-kurangnya saya lah, saya tak tahu tuan-tuan kan. Ini adalah Islam, bukanlah Islam yang diajarkan kepada saya, bukanlah Islam yang saya belajar, bukan Islam yang saya fahami. Islam yang saya fahami bukan ini, tuan-tuan. Bukan apa yang dibawa oleh PAS. Itu yang dibawa oleh PAS itu pegangan, anutan
penganut PAS, bukannya ajaran Islam yang sebenar. Jadi kita tengok nantilah berkenaan dengan apa orang kata tentang peristiwa ini, insya-Allah kita tengok sama ada dia akan dibawa di mahkamah. Dan menarik nanti kalau kita tengok, sebab sekarang ini disaman adalah parti politik. Ada kes di mana disaman adalah sebuah NGO dan orang tu menang. Ada kes. Yang NGO menyaman belum lagi, tapi disaman itu ada. Jadi menariklah kita tengok nanti, insya-Allah 2025, lama lagi lah. Sebab tu saya kata kes defamation ni bukan satu tempoh masa yang sekejap lah. Dia ambil masa yang lama juga, apa orang kata, untuk tempoh masa untuk nak habiskan. #Ayo Gempur, insya-Allah. Esok saya akan berada di, lusa lah, Sabtu saya akan berada di Kota Baru, Kelantan. Dan hari Ahad saya akan berada di Kuala Terengganu, insya-Allah, berjumpa dengan ketua penerangan cabang, persediaan untuk menghadapi PRN Terengganu dan juga Kelantan, insya-Allah, dan dalam usaha kita merangka jalan dan juga langkah untuk kita nak ke hadapan dalam menghadapi pilihan raya insya-Allah bersama dengan tim penerangan kami. Kami akan tiba di Kota Baru dan juga di Kuala Terengganu. Teringin nak pergi ke Pulau Kapas di Terengganu sebenarnya kan. Lama last saya pergi umur saya 19 tahun kot, kalau tak silap saya. Ke 20 tahun. 19 ke 20. Lama gila. Sekarang ni 46 tahun. Hari ini adalah hari jadi saya yang ke-46. Terima kasih kepada yang wish, terima kasih yang apa orang kata, yang bagi gift dan sebagainya, terima kasih. Dan semoga tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih, terus doakan saya istiqamah dalam jalan saya. Saya doakan tuan-tuan juga dimewahkan rezeki, dipermudahkan urusan, orang kata apa, diberikan jalan yang lurus, insya-Allah. Semoga kita istiqamah dalam perjuangan kita nak memastikan bahawa tidak ada orang yang cuba nak membolak-balik, nak mengucang-acir dan juga nak mengesongkan ajaran Islam yang sebenar. Nyatakan polisi. Kenapa anda lebih baik kalau memerintah? Kalau kami memerintah, kami buat ini. Kerajaan sekarang ni tak mampu buat, kerajaan negeri tak mampu buat, tapi kami mampu buat. Contohlah tuan-tuan, Kelantan baru-baru ni kata, Kelantan, PAS Kelantan. Baru-baru ni kata, saya baca kenyataan PAS Kelantan, baru-baru ni dia cakap, Nick Amar kata, Nick Amar dia buat satu kenyataan. Bila rare earth, semalam itu saya juga cerita tentang nadir bumi kan, ada. Ni kenyataan Nick Amar. Saya baca tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Ini contoh lah, yang kenyataan yang bagus. Tapi cuma lawak lah bunyinya kan, tapi bagus lah. Dia kata kat sini, Kelantan kaya jika PAS kekal kerajaan negeri, kata Timbalan Menteri Besar. Muhammad Omar berkata Kelantan mempunyai banyak unsur nadir bumi bernilai hampir 125 bilion. Maksudnya dia kata kalau Kelantan terus memerintah, lepas ni Kelantan jadi kaya. Kemudian Napsiah pun tanya, selama ni siapa jaga Kelantan? Napsiah ni, kau ni nakal betul lah. Kan? Itu contoh lah kan. Jadi kita boleh bahaskan tentang polisi dia. Iyalah, kau cakap Kelantan boleh jadi kaya. Habis lama ni 30 tahun, siapa yang memerintah? Kau lah yang memerintah. So kita boleh bahaskan benda itu. Dia pun boleh kutuk Negeri Selangor. Negeri Selangor, contoh Harakah Delhi kan, dia kata Negeri Selangor perlu tukar air pipe. Dia kata air pipe bermasalah. Kemudian letak satu gambar. Lepas tu netizen kantoi kan, gambar itu bukan gambar Selangor, itu gambar pipe di Jepun. Lepas tu dia tukar gambar tu. Itu dekat Harakah Delhi. Saya tengok rupanya gambar itu bukan gambar pipe Selangor. Dia ambil pipe yang dah berkeladak dalam tu, dia kata perlu ditukar. Rupanya dia Google ke apa ke, tak tahulah. Pipe itu dia ambil gambar pipe Jepun tuan-tuan. Punyalah desperate Harakah Delhi kan. Tak apalah, tahu maksudnya itu kaedah dia. Kita bincang polisi, kita bincang benda yang patut orang kata diperbaiki, kita bincang apa yang kita boleh bagi dan mereka tak boleh bagi. Itu sebenarnya yang rakyat nak. Bukan dok main sentimen. Kalau kau undi dia ini, maka pakai seluar pendek lah kamu. Kalau kamu undi ni, maka kafir lah negara itu. Kalau kamu undi... Itu sampai bila tak habis cerita ni tuan-tuan. Sebab itu saya kata #gelakkan PAS. Gelakkan PAS. Dan Muhyiddin Yassin sendiri berkata pada hari ini. Muhyiddin berkata, PRN akan datang bukan tentang isu 3R. Pengurusi PN Muhyiddin Yassin menepis kebimbangan gabungan itu menggunakan isu berkaitan agama, raja dan kaum, religion, royalty and race ketika kempen. Bercakap dalam sidang media, mempengerusi mesyuarat PN, Muhyiddin berkata mereka akan mengangkat isu berkaitan rakyat yang didakwa diabaikan kerajaan pada masa ini. Ia bukan berkaitan agama, kaum, kita layan semua rakyat Malaysia
secara saksama katanya. Now isu dia tak sampai pun PRN tuan-tuan. Ucapan-ucapan dalam perasmian mereka pun kita nampak mereka dah mula main sentimen-sentimen yang sedemikian. Dah mula nampak sentimen-sentimen tu walaupun kurang dah ada. Dan saya nak kalau tuan-tuan nampak sentimen-sentimen itu mula keluar, terus share. Terus report, terus share. Report dia orang. Make sure dia orang diambil tindakan dan sebagainya. Itu yang kita nak. Baik, tu habis kat situ